Malaysia, mungkin lebih baik, kan? Tetapi, hanya 5 saat segalanya runtuh. Kebenaran mengejutkan yang ditemui oleh wartawan BBC, perjalanan ke China pasti lebih baik daripada perjalanan ke Malaysia, kan? Wartawan BBC James pernah yakin begitu. Namun keyakinan ini hancur berkecai. Sebaik sahaja beliau menaiki kereta api elektrik ETS di Malaysia. Kisah bermula pada Julai 2025. James, seorang wartawan BBC, ditugaskan oleh ketuanya untuk membuat liputan di beberapa negara Asia. Beliau dijadwalkan melawat China dan Malaysia untuk siasatan dan wawancara. James memutuskan untuk ke China terlebih dahulu. Pada masa itu, kerajaan China telah menghantar jemputan rasmi untuk wawancara. Ini adalah perjalanan wawancara selama seminggu berpusatkan di Beijing dan Shanghai. James mendarat di lapangan terbang antarabangsa ibu kota Beijing. Sebaik sahaja keluar dari balai ketibaan seorang pemandu pelancong pribadi memegang plakat dengan namanya. Selamat datang ke China Encik James. Saya Lee, pemandu pelancong pribadi Anda untuk lawatan ini, sapa Lee dalam bahasa Inggris yang fasih. James agak terkejut dengan fasihnya bahasa Inggris Lee. Sebuah kereta mewah telah sedia menunggu di luar lapangan terbang, dan semua bagasi diuruskan sepenuhnya oleh kaki tangan. Tempat penginapannya adalah suite di hotel yang paling mewah. Dari tingkap bilik pemandangan bandar dapat dilihat dengan jelas. Terdapat juga dulang buah-buahan dan minuman sejuk yang telah tersedia di dalam bilik. Ini sungguh luar biasa, gumam James sendirian. Walaupun telah beberapa kali membuat liputan di luar negara, sebagai wartawan BBC, layanan bertaraf tinggi sebegini adalah yang pertama baginya. Wawancara yang bermula keesokan harinya menambahkan lagi kejutan James. Untuk ke tembok besar China, beliau menaiki kereta khas tiba di lokasi dengan selesa. Setibanya di sana terdapat lorong khas untuk warga asing membolehkan beliau mengelakkan kesesakan dan melawat dengan lancar. Sejarah China selama 4.000 tahun terpapar di sini. Tembok besar ini adalah salah satu binaan terhebat dalam sejarah manusia, jelas Lee dengan bangga. Pemandangan di hadapannya memang indah dan menakjubkan. James benar-benar terharu, tidak henti-henti mengambil gambar. Pada hari ketiga, perjalanan ke Shanghai menaiki kereta api berkelajuan tinggi HSR kelas khas pekanan. Kerusi luas kabin yang selesa, malah ada perkhidmatan makanan ringan. Ia umpama kelas pertama dalam kapal terbang. James merenung keluar tingkap. Dari jendela kereta api yang bergerak 300 km, beliau dapat merasakan pembangunan China. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi, dan pemandangan bandar modern terus bersambungan. Hanya sesekali pemandangan jalan biasa kelihatan sedikit berbeza. Wawancara di Shanghai juga berjalan lancar. Pemandangan malam yang indah, bangunan tradisional yang megah, dan pusat beli belah terkini. Setiap tempat yang dilawati adalah tarikan yang disediakan dengan sempurna untuk pelancong asing. Dari segi makanan, restoran mewah diatur setiap hari. Itik panggang Beijing dan ketam berbulu Shanghai semuanya adalah makanan kelas atasan. Namun, sepanjang tempo lawatannya, James sering mendengar satu perkara lain, komen negatif tentang Malaysia. Malaysia sudah sangat usang. Ia kelihatan seperti bandar Cina 30 tahun yang lalu, kata pemandu pelancong Lee secara bersahaja semasa lawatan. Tambahan pula di sana terlalu bebas, menyebabkan kekacauan sosial. Jalan penuh dengan motorsikal, lalu lintas sangat berbahaya. Seorang pegawai kerajaan yang lain juga berkata dengan nada sinis, Malaysia hanyalah sebuah pulau kecil yang tidak berkembang, tidak cekap jauh, ketinggalan berbanding pemodenan tanah air kita. Mendengar kata-kata ini, tanggapan James terhadap Malaysia mula berubah. Malah lokasi wawancaranya yang seterusnya adalah Malaysia. Ke Malaysia, kabarnya bangunannya sudah usang. Mungkin tidak boleh berharap banyak, pikirnya. Pengalaman indah di Cina ditambah dengan ulasan negatif tentang Malaysia menggabungkan dan mencipta keyakinan dalam hati James, China semestinya lebih baik. Setelah selesai wawancara seminggu, James mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pemandu pelancong Lee di lapangan terbang Beijing. Ini adalah wawancara yang hebat. Cina adalah negara yang luar biasa. James sangat berpuas hati dengan pengalamannya di China dan menaiki pesawat. Walau bagaimanapun, beliau tidak menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah apa yang China ingin tunjukkan kepadanya. Seminggu selepas tamat wawancara China, James tiba di Malaysia untuk bekerja. Beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dalam hatinya beliau masih berpikir China pasti lebih baik. Tiada kereta khas, tiada pemandu pelancong pribadi. James bergerak sendiri seperti pelancong biasa.
Beliau menaiki KLIE Express ke stesen KL Sentral, dan dari situ beliau merancang untuk menaiki ETS ke Pulau Pinang. James menempah tempat duduk biasa bernomor ETS. Beliau tiba di platform dan menunggu ketibaan kereta api. Kereta api tiba tepat pada masanya. Sebaik sahaja pintu dibuka, James terdiam seketika. Kabin kereta api sangat terang dan bersih. Walaupun tidaklah terasa mewah seperti peti besi kedap udara, tetapi lantainya tidak ada sampah sama sekali dan udaranya segar. Adakah ini ETS Malaysia? Hanya 5 saat selepas menaiki kereta api, James merasakan perbezaan dengan China. Berbanding dengan tempat duduk kelas khas yang dinaikinya di China, tempat duduk biasa di Malaysia ini, walaupun perhiasannya tidak mewah, memberikan rasa selesa yang sukar digambarkan. Beliau duduk dan memerhati sekeliling. Kabin tidak senyap sunyi seperti kubur. Orang ramai berbual dengan perlahan, suasana santai dan selesa. Ada yang makan makanan ringan Malaysia yang berbau wangi. Seperti Kui ada yang bekerja dengan komputer riba. Walaupun ada bunyi kelantangannya, dikawal agar tidak mengganggu orang lain. Tiada siapa yang menjerit kuat semasa bercakap di telepon, dan tiada bunyi bising video telepon bimbit yang dipasang kuat-kuat. Ini adalah kebebasan yang saling menghormati. Ini bukan ketenangan yang dipaksa oleh disiplin ketat, tetapi kesadaran bersama untuk menjaga ruang awam ini. James berbisik dalam hati. ETS mula bergerak dengan lancar. Pramugari lalu dengan troli. Tuan perlukan kopi panas atau snack. Senyuman pramugari itu sangat berseri. Ia adalah keikhlasan yang datang dari hati, bukan sekadar layanan SOP. Selepas tiba di Pulau Pinang, James mendaftar masuk hotel. Pada waktu petang, beliau berjalan-jalan di jalanan sambil membuat persiapan untuk wawancara. Pemandangan di sini memang seperti yang dikatakan oleh pegawai Cina, bangunannya kelihatan lama jalan dipenuhi dengan pelbagai jenis papan tanda besar dan kecil, kelihatan sedikit tidak teratur secara visual. Terdapat banyak motorsikal, dan motosikal di jalan raya menderu-deru. Namun apabila James memerhati dengan teliti, beliau menemui sesuatu yang mengejutkan. Walaupun papan tanda berselerak, tetapi jalan raya di bawahnya bersih, hampir tiada sampah kelihatan. Walaupun banyak motorsikal penunggangnya akan berhenti dengan teratur di belakang garisan henti apabila lampu isyarat merah. Ini adalah sejenis daya hidup unik keteraturan dalam kekacauan. Beliau masuk ke sebuah kedai serbaneka. Juru jual menyambut dengan penuh semangat. Selamat datang, selamat datang. Kegairahan itu mengejutkannya. Semasa membayar, juru jual bertanya dengan mesra, "Ada mata ganjaran nak kumpul. Hati-hati makanan panas ya." Sikap yang seperti melayan jiran ini memberikan kehangatan yang tidak disangka-sangka kepada James. Keesokan harinya James berjalan dan membuat wawancara di jalanan Pulau Pinang. Dalam perjalanan, beliau ingin membeli cender hati di sebuah kedai craft di sebuah lorong. Melihat peta di telepon, beliau tersesat dalam lorong yang rumit. Semasa beliau berkerut dahi melihat sekeliling seorang pemuda yang menunggang motorsikal berhenti di sebelahnya. Pemuda itu mengangkat pelitup mukanya. "Hey, do you need help?" tanya pemuda itu dalam bahasa Inggris yang fasih tetapi sedikit berlogat. James memberitahu nama kedai yang ingin ditujunya. "Oh, kedai itu di jalan belakang. Agak sukar nak cari di sini," kata pemuda itu sambil tersenyum riang. "Naiklah, saya hantar Anda sekali jalan. Atau saya tunjukkan jalannya sambil jalan kaki pun boleh." James terkejut. Tak menyusahkan awak ke, pemuda itu melambai tangan. "Tak apalah, orang Malaysia memang mesra friendly. Saya pun memang nak ke sana nak beli air." Akhirnya pemuda itu dengan bersemangat menunjukkan James ke hadapan kedai, malah mengesyorkan gerai laksa penang yang sedap berdekatan. Selamat menikmati perjalanan, pemuda itu melambai dan menunggang motorsikalnya pergi dengan bergaya. James terpegun di tempatnya. Di China, beliau dilayan seperti VIP, semuanya diuruskan. Tetapi di Malaysia, bantuan sebegini datang daripada orang biasa di tepi jalan. Bukan karena beliau seorang VIP, tetapi karena itulah sifat semula jadi orang di sini. Inilah yang dipanggil budi bahasa orang Malaysia yang melegenda. Malam itu di dalam bilik hotel, James termenung. Pegawai China berkata, "Malaysia huru-hara dan mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah masyarakat yang penuh semangat bebas dan mesra. Mungkin di sini tiada menara pencakar langit yang tersusun rapi, tetapi ada rasa keaslian yang menenangkan." Setelah selesai wawancara di Malaysia, James kembali ke UK. Tetapi keraguan dalam hatinya mendorong beliau untuk memutuskan kembali ke Cina sekali lagi. Kali ini beliau akan pergi sebagai orang biasa.
2 minggu kemudian James mendarat semula di Beijing. Kali ini adalah perjalanan pribadi. Beliau menginap di hotel biasa dan menaiki kereta api bawah tanah biasa. Pemandangan di dalam kabin kereta api bawah tanah membuatkan beliau berkerut dahi. Botol plastik bergolek di lantai, dan ada kesan cecair yang tidak jelas di tempat duduk. Orang ramai berebut-rebut masuk ke dalam kabin, tanpa konsep keluar dahulu sebelum masuk. Keesokan harinya, beliau menaiki HSR kelas kedua kelas biasa ke Shanghai. Di platform masih ada orang menolak-nolak. Pemandangan di dalam kabin membuatkan beliau terdiam. Kulit kuaci dan bekas mie segera bertaburan di lantai. Udara dipenuhi dengan bau pelbagai makanan yang bercampur. Selepas kereta api bergerak, kabin menjadi bising seperti pasar. Ada yang bercakap telepon dengan suara lantang, kanak-kanak menjerit, dan berlari bunyi video TikTok dipasang kuat-kuat silih berganti. Ini terlalu bising, James berasa pening. Beliau teringat suasana ITS Malaysia yang santai, tetapi saling menghormati, ibarat langit dengan bumi. Yang paling mengejutkannya, beliau menyaksikan dua penumpang di tempat duduk bersebelahan bergaduh besar karena isu kerusi dicondongkan. Awak terpijak kaki saya. Saya bayar tiket, kenapa tak boleh baring? Kedua-duanya tidak mau mengalah. Orang di sekeliling hanya menonton dengan dingin, malah ada yang mengeluarkan telepon untuk merakam, tetapi tiada siapa yang tampil meleraikan. James akhirnya paham lawatan VIP sebelum ini adalah satu pertunjukan yang dirancang dengan teliti. Setelah kembali ke UK, James mula menulis laporan. Tajuknya, kemewahan China hanya untuk VIP. Kebaikan Malaysia adalah untuk semua. Dalam artikel itu beliau menulis, bahwa kekuatan China ditunjukkan melalui keupayaan kerajaan mencipta ilusi yang sempurna untuk VIP. Tetapi ruang hidup orang biasa dipenuhi dengan kekacauan yang timbul daripada kebimbangan dan kekurangan. Budi bahasa. Sebaliknya, Malaysia mungkin kelihatan usang dengan motorsikal bersimpang siur, menjadikannya kelihatan sibuk. Tetapi di sebaliknya terdapat masyarakat yang bertamadun tinggi. Kebersihan dan ketentraman Malaysia tidak dicapai melalui kawalan tekanan tinggi, tetapi berpunca daripada kesadaran sivik dan penghormatan terhadap orang lain. Budi bahasa di sana bukan SOP perkhidmatan yang dilatih, tetapi kebaikan yang datang dari hati. Di Malaysia, walaupun Anda bukan VIP, hanya seorang warga asing biasa, yang tersesat di lorong Anda akan menerima layanan yang paling mesra. James membuat kesimpulan, jika Anda mencari bangunan yang megah di permukaan, dan layanan istimewa, Anda boleh pergi ke China. Tetapi jika Anda ingin merasai ketamadunan yang sebenar udara, kebebasan, dan hubungan yang tulus antara manusia Malaysia, pastinya tempat yang akan membuatkan Anda santiasa merinduinya. Laporan ini mencetuskan respons yang besar. James tersenyum sambil melihat komen pembaca menghirup teh oolong yang dibelinya di Malaysia. Beliau tahu akhirnya beliau telah melihat sisi paling sebenar dari dua masyarakat Asia yang serupa tetapi berbeza sama sekali.